وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimi muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita mengangkatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita nikmat hidup dalam keadaan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah Allah Taala beri peluang pada kita untuk sambut tahun baru lagi. Esok ada hari ngelah tahun Masihi, yang mana pertambahan umur ini bermakna kita masih diberikan nikmat dan diberikan peluang untuk bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang untuk menjadi terlebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita semakin bertambah umur, kita semakin dekat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sedekat-dekat perkara ialah mati. Kerana bila umur kita meningkat satu hari, maknanya kita sehari lebih dekat dengan kematian yang kita tak tahu bila. Jadi pertambahan ini memberikan tazkirah, nasihat, pesanan kepada kita agar kita sentiasa fokus, tumpukan perhatian untuk mendapat bekalan yang secukupnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga Islam berkata, daqatil qalbil mar'i tunabbi'u lahu annal hayata daqa'iqun wa thawani. Degupan jantung itu memberitahu kepada kita sepatutnya kehidupan ini adalah minit-minit dan saat-saat saja. Kalau bab akhirat, kita jangan terlampau ingat tahun-tahunnya, kerana nyawa itu boleh disekat antara minit-minit dan saat-saat. Tadi baru nampak, lah ni tak ada. Biasa gitulah. Kalau pergi ke rumah si mati, biasa ayat tu jumpa. Lepas minggu dalam buat, okey, nampak segar molek balik. Tadi baru siram air, siram pokok. Habis umur lalu dah. Iaitu kehidupan ini untuk menuju pada akhirat, kita kira saat-saat, minit-minit. Jadi bila kira macam tu, kita tidak ada peluang pada kita untuk buat satu perkara yang Allah Ta'ala marah, sepatutnya lah. Dan Alhamdulillah malam ini, oleh kerana keuzuran tuan punya tempat yang asalnya, jadi saya ambil alih lah, berganti dengan beliau. Beliau akan ambil malam Khamis. Jadi saya ingin meneruskan atau menyambung hadis yang saya baca minggu lepas. Yang saya akan baca sekejap lagi. Maknanya hadis tu panjang. Minggu lepas dalam 5 perkara je, dia ada 10 perkara. Hadis khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah selepas waktu asar bangun dan berkhutbah, berpidato kepada sahabat-sahabatnya yang sembahyang asar. Jadi orang yang sembahyang asar mendapat satu bonus, dapat rezeki, dapat ilmu pada hari itu. Khutbah yang amat penting yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka bertuah kerana mereka boleh mendengar terus daripada Rasulullah. Tapi di masa yang sama Rasulullah suruh mereka sampaikan pada orang lain, supaya kebaikan ini akan tersebar luas, sehinggalah sampai kepada kita.
Sebab generasi sahabat yang sifatnya menyebarkan. Balighu anni walau ayah. Kalau sahabat-sahabat ni jenis malu Allah segar macam kita, agaknya apa yang jadi kepada umat Islam sekarang ni? Sebab itulah dikatakan sahabat itu sebaik-baik generasi, sebaik-baik ummah yang dilahirkan di atas muka bumi, generasi sahabat. Jadi kita ni berapa tapisan dah yang dikatakan ummah akhir zaman ini. Jadi saya baca secara ringkas hadis, terjemahan hadis itu yang kita akan sambung poin yang kelimanya. Rasulullah berkata, amma ba'd, ketahuilah sesungguhnya dunia itu satu yang segar dan manis, dan Allah Ta'ala menjadikan kamu penguasanya, maka Allah melihat apa yang kamu buat. Rahsia Allah Ta'ala sebut segar kerana benda segar tak akan sentiasa segar. Rahsia Allah Ta'ala sebut manis dunia ni sebab benda manis kadang-kadang akan jadi pahit. Jadi buah timun kita beli segar dari pasar, terbaik dari ladang, kita kata. Lepas hari 2 hari tak ada segarnya tu. Ikan kita jala, kita buat Apollo, ikan selayang, pergi ngai tengah laut, balik segarlah, mata silang. Lepas 5 hari habislah, merah dah matanya. Jadi dunia sifat dia gitu, segar pada hati tapi tak lama, dan manis. Tapi Allah Ta'ala memperingatkan bahawa Allah menjadikan kamu penguasa atas dunia ni, dan Allah Ta'ala akan tengok apa yang kamu buat. Itu yang pertama. Oleh itu waspadalah kamu akan dunia, dan waspadalah kamu akan perempuan. Nafsu syahwat ni. Kalau perempuan waspada nafsu syahwat, laki waspada nafsu syahwat pada perempuan. Kerana kebanyakan kemusnahan Banu Israel itu adalah disebabkan perempuan. Skalanya punah bab puan. Gitulah dia kata. Kalau bab puan skalanya punah bab lelaki. Ayat mudah. Berapa ramai orang yang hebat akhirnya terlingkup sebab tak dapat mengawal jiwa dia, sebab cinta dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ketahuilah bahawa Bani Adam itu, manusia itu dijadikan di atas beberapa jenis. Ada yang dilahirkan mukmin, hidup mukmin dan mati mukmin sebagai orang beriman. Ada yang dilahirkan dalam keadaan tidak Islam, hidup dalam keadaan bukan Islam, dan mati dalam keadaan bukan Islam. Ada yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, tetapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kita ni orang yang dihidupkan dan dilahirkan dalam keadaan Islam belaka. Jangan jadi Islam baka je. Islam tu kena tepati makna Islam tu, iaitulah Islam maknanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Kepadanya lah tunduk semua yang ada di langit dan di bumi. Binatang-binatang, walaupun binatang tu haram kita makan pun, najis pun, itu semua tu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ni yang diberi akal, ada yang tak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ada di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan bukan Islam, hidup dalam keadaan bukan Islam, tapi mati dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala beri hidayah ketika hidupnya, dan jadilah orang yang beriman kepada Allah. Ramai saya bertemu dengan orang tu, seorang tu baru 6 tahun masuk Islam, tapi dah boleh hafal Quran. Dah boleh hafal Quran 6 tahun. Hamba 42 tahun tak boleh lagi hafal Quran.
esok lusa 43 tahun lah. Padahal kalau apa sehari saya rasa boleh dah. Lemah kita kan, lemah. Itu pesanan ketiganya. Pesanan keempatnya dalam khutbah Rasulullah dikata, ketahuilah bahawa marah itu batu bara yang dihidupkan di dalam anak Adam, dalam perut anak Adam. Tengoklah ketika marahnya, matanya akan kemerah-merahan dan orak-oraknya akan timbul. Tapi siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan marah, maka hendaklah lazimi bumi, lazimi tanah. Tanah. Rasulullah sebut 2 kali. Tanah. Maknanya orang yang marah tu, kalau dia duduk tinggi, dia kena dekat dengan tanah. Dia duduk cacang, kena duduk. Kalau dia duduk, kena baring. Kalau baring, marah juga, nerak. Biar dahi tu, dahi yang orang sombong sangat ni, biar setuh tanah. Okey, itu pesanan Rasulullah. Pesanan kelimanya, ketahuilah bahawa sebaik-baik manusia adalah siapa yang lambat marahnya dan cepat redanya. Dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang cepat marahnya dan lambat redanya. Pesanan ke-6 yang kita akan baca pada hari ini, ketahuilah bahawa sebaik-baik peniaga ialah, Rasulullah sebut bab peniaga pula. Bab ramai orang nak niaga. Kalau makan gaji mungkin gerah tu biasa je, naik biasa je, dalam keadaan biasa. Kalau niaga ni kena caranya sekejap je, boleh jadi kaya. Semua nak jadi kaya loka. Rasulullah sebut bahawa ketahuilah bahawa sebaik-baik peniaga adalah orang yang baik penyelesaiannya dan baik permintaannya. Dia dapat harga tu dengan cara, dia dapat barang tu dengan cara yang baik, dan dia dijual barang tu dengan cara yang baik. Dan sejahat-jahat peniaga ialah orang yang buruk cara pendapatannya dan buruk cara jualannya. Itu sejahat-jahat peniaga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, disebut wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin 'azim. Celakalah bagi orang yang merengah-rengahkan timbangan. Ada pendapat kata neraka wail lah, bukan celaka. Wailun ni ada makna celaka, ada makna neraka wail. Ada juga satu neraka namanya wail, neraka yang celaka. Bagi orang peniaga-peniaga yang mengurangkan timbangan, caranya apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang bila dia beli, dapat barang tu, minta timbang, dia benar-benar perhati. Kurang segram kira. Berkira sangat kalau dia nak beli barang. Nak ambil barang-barang stok, kira sungguh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau time dia kurangkan timbangan tu. Nak sekilo jadi 999 gram. Segram pun dia ambil juga. Contohnya lah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Allah tempelak pula lepas tu, tidakkah mereka ni perasan ataupun tahu bahawa mereka ni akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Maknanya kalau mereka yakin mereka akan dibangkitkan, mereka tak buat perkara ni. Wailul lil mutaffifin. Rasulullah pernah pergi pasar masa tu,
Beli, dia tengok satu jenis makanan dijual dalam keadaan atas tu molek. Contohnya lah kacang, molek atas. Rasulullah seluk tangan dalam kacang tu, tengok bawah tu basah belaka. Mana kalau kena beli mari kacang sekilo, dia sauk ke bawah tu, jadi masuklah hak kering hak basah. Begitu juga lenilah ikan. Nampak atas tu sila ke mata, segar. Nak sekilo ikan layang, ambil kena bawah tu merah-merah belakang mata. Itu ini peniaga yang tidak amanah. Lalu Rasulullah kata dia, kenapa kamu sembunyikan yang basah ni? Satu helah, satu tipu daya bagi orang yang berniaga. Tak boleh. Nak berniaga kena jujur. Semalam pergi ke Wakaf Cik Iyeh malam. Tanya beras biasa 10 kilo tu. Tanya, ni 10 kilo? Dia kata sepatutnya 10 kilo lah, tapi 9 kilo lebih dia kata. Jujur orang tu. Biasa kita beli beras siang apa semua dengan anggapan satu beg tu 10 kilo, dok. 9 kilo lebih. Itu bagi orang yang jujur. Bagi yang tak jujur, wallahualam. Jadi hasil yang dia makan tu bukan hasil yang berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi peniaga yang baik, pertamanya peniaga dalam keadaan halal dan baik. Halalan thayyibah, perkara yang halal, perkara yang baik bagi manfaat kepada manusia. Yang keduanya, tidak ada khianat dan tipu daya. Jangan sifat macam tu. Jangan ambil peluang. Dan ni kan banyak kan, taklah kata MLM ni tak molek, tapi ada juga ambil peluang. Masa di promosi tu bukan main apa semua. Tapi bila kita guna lah, orang jual obat gitu kau. Kalau jual obat kau lelaki ni, hak paling bisa kali obat naga batin lah. Mana-mana obat pun ada got selain sikit. Menguatkan tenaga batin untuk lelaki. Padahal tak ada pun. Contohnya orang sakit kecil manis, dia nak beli obat kecil manis, dia pun promosilah obat ni pun dia buat kecil manis. Orang beli jugalah, dengan harapan bahawa dengan obat itu insya-Allah Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kecil manis dia. Maka tak jadi benda. Kena nyepoh je dalam hati. Orang-orang yang tak jujur, tidak ada penipuan dan tidak ada khianat dalam jual beli tu. Sepatutnya lah. Yang ketiganya, kena tunaikan hak-hak si pembeli. Pembeli ni ada hak nak pilih, nak belikan kan. Tadi ada mata merah, mata silang. Pembeli nak pilih. Jangan ambil bawang gitu ni. Nak beli motang 2-3 kilo, pilih. Banyakkan dia ambil gitu je, lepas makan tu Allah kata buruk, ni buruk. Ni yang tak jujur. Dan kalau beli barang-barangan yang mahal, dia ada tempoh untuk memilih. 3 hari ke nak return, kalau rosak semua dan sebagainya lah. Dan yang keempatnya, untuk menjadi peniaga yang baik, janganlah keuntungan tu tidak munasabah. Keuntungan tu barang 10 riyal je, untung 200 tu. Tak munasabah. Berpuluh-puluh kali ganda. Ini keuntungan yang fahish, yang teruk, yang dahsyat. Kalau sekali ganda tu ada pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah mengiyakan pada seorang sahabat yang dia ni Rasulullah nak tolong, dia bagi seekor kambing. Sahabat tu berniaga boleh beli dengan untungnya 2 ekor kambing. Dia jual kambing tu katakan dengan RM100. Dengan RM100 dia boleh beli 2 ekor kambing.
Lepas tu dia beri kepada Rasulullah 2 ekor kambing. Rasulullah kata kamu ni memang orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah mengiyakan keuntungan yang sekali ganda. Mana kalau harga 100, beli 100, untung dapat 200, okey. Kurang lebih, okey. Tapi kalau keuntungan tu terlampau berganda-ganda, berpuluh-puluh kali ganda, itu dah kira riba, dah kira keuntungan yang dahsyat, yang teruk. Dia tak boleh untung tu berlipat kali ganda. Okey. Jadi itu sebaik-baik peniaga, yang baik ketika membeli dan baik ketika menjual. Pesanan yang ketujuhnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa setiap pengkhianat itu akan diberikan bendera sekadar mana dia khianat pada hari kiamat. Jadi orang yang khianat amanah, dia akan Allah Ta'ala berikan bendera-bendera, panji-panji yang menulis bahawa orang ini khianat pada hari kiamat kelak. Dan seburuk-buruk pengkhianat ialah mengkhianati amanah umum yang berkaitan dengan masyarakat umum, yang berkaitan dengan orang ramai. Kalau kita dipilih sebagai ketua ke pengurusi ke yang menguasai beberapa orang, berpuluh-puluh orang, majikan ke, bila kita khianat dalam amanah ramai orang ni, itulah seburuk-buruk pengkhianatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kamu untuk menunaikan amanah kepada empunyanya. Rasulullah sebut dalam hadisnya, iza duyya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila dicuaikan amanah itu, tunggulah saat kebinasaannya. Ada yang terjemahnya bahawa bila nak berlaku kiamat ni, banyak tanda-tanda, banyak fenomena memecah amanah. Rasuah, orang yang benar dikatakan tak benar, orang tak benar kata benar. Itu amanah-amanah yang dicuaikan. Itu tanda hari kiamat. Tapi dalam makna hadis yang umumnya, setiap perkara apabila dicuaikan amanah, tunggulah kemusnahan perkara itu. Mana-mana tempat kerja yang mencuaikan amanah-amanah pekerja dan amanah-amanah umum, tunggulah kemusnahannya. Dan mana-mana sajalah masyarakat ke kampung ke yang mencuaikan amanah, tunggulah kebinasaan. Mungkin kebinasaan itu bukan di sudut yang kita nampak, tapi moral tu, akhlaknya, adabnya, semua hancur. Kenapa? Kerana amanah Allah Subhanahu Wa Taala kita cuaikan. Amanah apa? Pertama, amanah nikmat Allah. Allah Ta'ala beri mata, Allah Ta'ala beri telinga, beri mulut, beri tangan, beri kaki, kita cuaikan. Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuaikan. Tangan kita tak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tangan kita buat perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pencuaian amanah. Allah Ta'ala beri mata, kita tak gunakan mata kita untuk beribadat, bahkan kita gunakan mata kita untuk yang haram. Itu pencuaian amanah. Mulut, telinga, macam tu. Sebab itulah ada ayat Al-Quran yang saya sebut minggu lepas. Kami handingkan ataupun lemparkan dalam neraka ini, maksudnya banyak di kalangan jin dan manusia, mereka ada hati tak faham dengan hati itu. Mereka ada mata tak melihat. Mereka ada telinga tak mendengar kebenaran. Mereka ada tangan tak guna untuk ibadah. Mereka itu umpama binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Seharam-haram babi dan anjing, sedoeh-doeh lembu, kucing, ayam, tu semuanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia mencuaikan amanah yang Allah Ta'ala beri. Itu nikmat, kenikmatan.
Nikmat harta, jawatan yang diberi kepada kita, kita gunakan dengan cara yang baik. Jangan cuaikan amanah. Kita jadi bendahari ke, jangan gunakan peluang untuk songlak duit. Kita jadi syarikat ke, guru-guru ke, apa sahaja ke, kita mesti patuhi amanah, jalankan amanah yang diberi, melainkan jika amanah itu bertentangan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Nak kerja benda-benda yang haram tu tak boleh lah. Jangan kata ni cari rezeki, nak sara mak ayah, tengok-tengok kerja di tempat judi, di tempat pelacuran dan sebagainya. Itu walaupun dia kata menjalankan tanggungjawab cari rezeki, tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam jenis lagi lah pengecuaian ataupun pengkhianatan amanah, mengkhianati amanah dengan mencabul harta orang, mencuri harta orang yang memberikan kita amanah untuk dijaga. Nabi Muhammad menyempurnakan amanah yang diberi oleh orang-orang kafir yang memerangi beliau. Abu Jahal, Abu Lahab yang sentiasa duk kata kepada Nabi Muhammad, tiba-tiba bila mereka pergi berjalan, mereka tinggalkan amanah kepada Nabi Muhammad. Nabi jaga harta mereka. Jadi Nabi digelar Al-Amin. Kita juga macam tu. Tak kira harta amanah orang Islam ke orang bukan Islam je, yang kita pegang amanahnya kita kena tunaikan. Jangan kata ni bukan Islam ni, tak apa kita makan harta dia. Tak boleh. Selagi dia berada dalam negara Islam, selagi dia bersama negara kita, dia tak lawan Islam, kita mesti pegang amanah tu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, itu pesanan Rasulullah SAW yang ketujuh. Jagalah amanah, jangan khianati amanah, kerana kalau kita khianati amanah, Allah Ta'ala akan berikan bendera. Bukan bendera molek ni, bendera yang bertulis ini adalah khain, ini adalah pengkhianat. Banyak mana kita khianat, banyak itulah Allah Ta'ala berikan bendera itu pada kita, pacok belakang kita. Okey. Kemudian pesanan Rasulullah dalam khutbahnya yang ke-8, ala la yamna'anna rajulan mahabatan nasi an yatakallama bil haqq idza 'allamah. Ketahuilah bahawa tidaklah menghalang seseorang itu kerana takutkan manusia daripada bercakap benar bila dia tahu. Qulil haqqi walau kana murran, Rasulullah kata. Bercakaplah benar walaupun pahit. Murran, pahit atas diri kita. Mungkin akibat kita cakap benar ni kita tak disenangi. Mungkin kerana cakap benar ni kita dimarahi oleh orang. Orang lain pandang semacam pada kita, tapi kita tahu kita benar, kita cakaplah benar itu dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah dengan sebab kita. Banyak ganjaran kalau Allah Ta'ala berikan kebaikan pada seorang lain dengan sebab kita. Kita jadi orang tengah menyampaikan kebaikan, banyak pahala. Jadi dikatakan bahawa kita tak boleh takut menyatakan kebenaran kalau kita tahu. Walaupun sedaif mana kita, sekecil mana kita, kita ada hak untuk menyampaikan kebenaran. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama, bila dia jadi khalifah tu dia berucap, ad-dha'ifu indakum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqq lah, wal qawiyyu 'indakum dha'ifun 'indi hatta akhudha al-haqq minhu. Orang yang kamu anggap lemah adalah kuat di sisi aku, sehingga aku boleh berikan hak dia yang kamu tindas. Tapi orang yang kuat di kalangan kamu adalah lemah di sisi aku, sehinggalah aku boleh tarik hak orang lain yang ada pada diri dia. Mana kita jangan takut. Islam ni menjamin, Allah Ta'ala menjamin bahawa orang yang berani bercakap benar adalah orang yang baik, orang yang hebat di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sifat-sifat ahli masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya sifat orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Taubah. Jadi bila kita beriman benar-benar, kita yakin bahawa Tuhan punya kebenaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan cara hikmah lah, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang itu disebabkan kita, insya-Allah. Jadi kita kena belajar dan kita kena tahu kebenaran. Ramai orang boleh cakap, tapi kita kena selidik sehingga kita tahu kebenaran yang betul-betul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesanan baginda yang ke-9, ala inna afdalal jihadi kalimata haqqin inda sultanin jair. Ketahuilah bahawa sebaik-baik perjuangan adalah bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim. Orang yang tak menunaikan amanah, kita bercakap nasihat pada dia. Kita beri nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillah, kepada Allah, nasihat kepada Allah. Tunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walir Rasul, nasihat kepada Rasul dengan cara apa? Dengan cara mengikut sunnah Rasulullah. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, pimpinan orang Islam dan rakyat umat Islam itu sendiri. Kita sentiasa nasihat. Rasulullah kata, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong kawan kamu yang kena zalim dan yang menzalimi orang. Sahabat kata, kalau orang yang dizalimi memanglah kita kena tolong, tapi macam mana nak tolong orang yang zalim? Ya Rasulullah, Rasulullah kata, nasihati mereka, itulah kamu tolong pada mereka, perbetulkan mereka. Sebab itulah sahabat-sahabat bila berjumpa sama sendiri, nasihat yang paling disuka ialah ittaqillah, takutlah pada Allah. Sahabat pun kata, terima kasih, jazakallah, barakallah. Bila orang sebut pada dia ittaqillah, takut pada Allah, sahabat tu senyum dan ucap terima kasih pada dia. Sekurang-kurangnya ada orang khabar ke dia, dia kena bertakwa lagi pada Allah. Kalau zaman ni apa ya? Orang pergi pada kita sebut bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agaknya kita suka ke kita marah? Ambo, aku ni jahat sangat ke nak khabar aku ni suruh bertakwa? Itu perbezaan kita dengan sahabat. Dia pergi sama-sama dia, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. Alhamdulillah, Umar naik jadi pemerintah, awal-awal dia sebut ittaqillah ya Umar, takutlah pada Allah ya Umar. Alhamdulillah. Jadi ada orang nak nasihat. Jadi kita akan dapat kebaikan kalau ada orang yang nak nasihati kita. Sebab itulah Rasulullah Allah Ta'ala kata, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hak akhir sekali itu. Ciri-ciri orang yang mendapat keuntungan, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati dengan kebaikan dan kebenaran. Di mana-mana sajalah rakyat boleh menasihati pimpinan, pimpinan boleh menasihati rakyat, itulah tanda masyarakat itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesanan Rasulullah dalam khutbahnya yang terakhir, pesanan terakhir dalam khutbahnya itu
berbunyi, ala inna mithli ma baqiya minad dunya minha mithli ma baqiya fi yaumikum hadha fima madha min. Ketahuilah bahawa baki dunia kamu ini, kiamat, baki dunia kamu ini adalah umpama baki hari ini daripada hari kamu. Rasulullah bangun tu ketika asar. Asar pukul 4:30. Garik pukul 7:06 hari ini. Lebih kurang 2 jam lebih. Sehari itu kamu ada berapa 24 jam. Tinggal 2 jam lebih. 10%. Itulah umur dunia kamu. Rasulullah pernah kata pada sahabat-sahabatnya, bu'istu, aku dibangkitkan menjadi rasul. Kamu dengan hari kiamat seumpama hataini. Kamu dengan hari kiamat jaraknya umpama 2 jari ni. Rasulullah tunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat. Dekat sangat. Dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah beritahu, yang tengah-tengah jalan tu ada Yahudi yang halang dia, perempuan yang cantik. Yang terakhir tu seorang tua bongkok 3 menghalang, menyapa Rasulullah. Rasulullah tak jawab. Lalu Rasulullah tanya Jibril, siapa ni Jibril? Tuanya. Jibril kata, inilah dunia. Inilah dunia, dah bongkok 3. Menunggu ajar semata-mata. Itu 1400 tahun lepas, tuan-puan. Jadi sekarang ni yang dikatakan akhir zaman, akhir dunia ni, dunia dah nak kiamat ni, tapi tak kiamat lagi lah. 2 minggu lepas heboh, 21 hari bulan 12 2012 kiamat akan berlaku. Satu kampung di mana tahu, dia kata bila kiamat berlaku, kampung tu je selamat. Jadi boleh dia buat roadblock, jangan orang luar masuk kampung tu sebab nak selamat situ. Manusia punya akal. Lepas tu ada yang buat kereta yang khas untuk kiamat. Trailer, dia buat macam trailer. Bila kiamat mari yang masuk dalam tu, kira selamat kata. Tapi tak jadi kiamat. Dekat ada tapi tak berlaku lagi. Bila berlaku? Wallahu alam. Rasulullah ditanya, bilakah berlaku kiamat? Rasulullah kata, tidaklah orang yang tanya itu lebih orang yang ditanya itu lebih alim, lebih tahu daripada orang yang menanya. Tapi aku akan beritahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada besar, ada kecil. Hak kecil habis dah berlaku. Hak besar, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, tunggu waktu je. Tunggu binatang yang cakap. Tapi hak kecil yang Rasulullah sebut dalam hadis ni berlaku dah. Apa dia? Seorang perempuan melahirkan tuannya. Maknanya anak banyak derhaka pada mak. Anak banyak mengasuh pada mak, banyak perintah mak, tak hormat mak. Wala taqul lauma uffin, jangan kamu kata uff. Anak memang lebih daripada lagi. Nasang lah, bahkan kutuk mak, caruk ke mak. Mak jadi macam hamba. Ini akhir zaman berlaku. Banyak dah benda tu. Tak masuk lagi yang sepak terajam mak, dera mak, tak jagalah semua buh ke rumah orang tua, biar gitu. Mak ayah sekali lah. Tak ada juga yang sanggup bunuh lagi mak, macam-macam. Bukan kat luar, kat Terengganu pun tahun lepas ada 2-3 kes. Jadi ni berlaku. Itu yang pertama, tanda-tanda. Yang kedua, kamu melihat orang-orang yang dulunya miskin, tak pakai baju, tak pakai selipar, sekarang ni belum-belum nak meninggi-ninggikan bangunan.
Rasulullah sebut perkara itu di Mekah dan di Madinah. Yang dulunya tidak ada apa-apa kelebihan, sekarang ni diberikan minyak di negara Arab, jadi kuasa ekonomi. Yang dulunya merempak jadi kuasa ekonomi. Bukan salah, tapi tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Sekarang ni siapa yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan? Lepas daripada menara KICC kita, menara telekom kita, orang Hong Kong, orang Korea, learning orang Amerik, atau Mekah, Amerik lagi. Buruh syarat di Amerik dulu tertinggi, sekarang ni di Mekah tu, menara jam tu, kemudian akan kembali ke Amerik balik, nak buat lagi, nak berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Daripada negara yang miskin, diberikan oleh Allah kekuatan ekonomi, berlomba-lomba semata-mata nak meninggikan bangunan. Itu tanda-tanda yang dah berlaku sampai sekarang. Banyak lagi tanda-tanda. Antaranya perempuan lebih ramai daripada lelaki. Nak berlaku dah, walaupun Malaysia tak berlaku lagi. Malaysia ni banyak lebih kurang lagi 50-50 perempuan dengan lelaki. Tapi akhir zaman nanti perempuan akan lebih banyak daripada lelaki. Jadi muslimin muslimah rahimakumullah, itu adalah pesanan-pesanan Rasulullah. Dan pesanan terakhir ni bukan Rasulullah nak khabar gitu je. Nak khabar dekat dah weh, hari kiamat ni dekat dah, macam asar ke garik je. Rasulullah bukan hanya bagi tahu, Rasulullah suruh kita untuk menyedari perkara ni dan menyedari bahawa ada peluang lagi. Selagi mana nyawa tak sampai ke halkum, selagi mana matahari tak naik sebelah barat, hatta kalau matahari naik sebelah barat pun, dalam satu sabda Rasulullah, idza qamatis saah, bila berlakunya kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, di tangan kamu ada sebiji benih, walaupun matahari dah naik sebelah barat, tapi kamu ada biji benih. Rasulullah kata, pela-pela kamu nak bangun tu tanam, fal yazra'ha, tanam weh. Bukan masa tu Rasulullah suruh lari tapuka ataupun Rasulullah suruh mengucap dak. Rasulullah suruh tanam. Orang Islam ni memang hidup dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bila Rasulullah kata, bila berlakunya kiamat, di tangan kamu ada satu biji benih, semar ke apa ke, tanam dulu. Tengah-tengah nak menanam tu, berlaku kiamat, tanam dulu. Kerana itulah mungkin pahala terakhir kamu. Jadi ambil peluang sementara kita masih hidup ni, dan jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh kata nantilah bila peceng nak marilah surah. Itu alasan zaman dulu, zaman tahun 70-an 60-an tu. Waktu zaman-zaman dulu dok ramai orang muda sejik mari sejik. Dia ni tak ada dah kot, insya-Allah. Dia ni semua orang faham bahawa kiamat tu, sama ada kiamat besar ataupun kiamat kecil, boleh berlaku bila-bila. Kiamat kecil mati kita lah, tengah-tengah dok sedap boleh mati. Kiamat besar pun boleh berlaku bila-bila, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak faedah muslimin muslimat rahimakumullah daripada khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Moga-moga kita mengambil manfaat dan kita amalkan perkara yang baik, terutama beramanah. Sebab kita semua ada amanah ni. Ala kullukum mas'ulun wa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah kata, setiap kamu adalah pemegang amanah dan akan ditanya amanah yang diberikan kepada kamu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Orang yang jadi imam adalah pemegang amanah, dia akan ditanya tentang amanah dia.
Iman ni samalah, iman semayang ke, iman dalam masyarakat ke, iman dalam kampung ke, iman dalam negara ke, semua ditanya. Tak boleh lepas. Diteliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kata dah cukup masa ke, tak ada. Bila kiamat tu masanya panjang, bila-bila saja. Setiap orang mari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan ditayangkan semua amalan dia, amanah yang dicuaikan dia. Dalam satu ayat Quran dikatakan, bila dibentangkan amalan tu, orang-orang yang mujrimin ini akan berkata, ma li hadzal kitab, apakah pembentangan ini, kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tak meninggalkan walaupun sedikit, kecil atau besar, semua ditunjuk belaka. Jadi kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Imam mas'ul, pemimpin mas'ul, dan akan ditanya tentang apa yang dipegang. Seorang bapa, seorang suami adalah pemegang amanah, akan ditanya dengan apa yang dipegangnya, keluarganya, rezeki yang diperolehinya oleh untuk anak-anaknya. Isteri di rumah yang menjadi suri rumah juga ditanya, dan juga pemegang amanah akan ditanya tentang apa yang dipegangnya. Jadi semuanya pemegang amanah dan semuanya akan ditanya apa yang dipegangnya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, moga-moga kita dapat menghayati sedikit sebanyak, ambil manfaat sedikit sebanyak apa yang disampaikan pada hari ini, walaupun dalam keadaan tak bersedia mana, insya-Allah. Moga-moga adalah sedikit penambahan ilmu dan amal yang kita boleh dapat pada hari ini. Jadi itu saja yang dapat saya ungkapkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.